Okey, kita tengok soalan seterusnya. Itu soalan SPM 2013 nombor 5. Soalan konsepsi itu membandingkan dua gambar. Tapi kita masuk sekali soalan A. Itu soalan mengingat. Tak apa. Okey, kita tengok soalan dia. Yang pertama, dia bagi dua gambar, 5.1 dengan 5.2. Dia kata kedudukan imej yang diperhati oleh pemerhati. Ini mata ni kan, pemerhati. Duit shilling yang sama diletakkan di bawah blok kaca yang berbeza. Ini blok kaca yang pertama, ini blok kaca yang kedua. Ini lebih tebal, kita nampak kan. Ini lebih nipis. Kita dia perhatikan duit shilling ni. Ni duit shilling kan. Okey kan. Okey, blok kaca tu mempunyai ketebalan yang berbeza tapi mempunyai indeks biasan yang sama. Nak tanya kamu, apa maksud dia mempunyai indeks biasan yang sama? Ada idea tak? Apa maksud indeks biasan yang sama ni? Dia mempunyai apa? Dia mempunyai, dibuat daripada kaca yang apa? Sama. Ya, komposisi kaca yang sama kan. Faham? Kaca dia banyak kan, kaca jadi kaca kan. Tapi ini komposisi kaca dia sama. Maksudnya dia punya ketupatan sama. Jadi dia punya indeks biasan pun sama. Ingat kan? Bila indeks biasan sama, maksudnya ketumpatan pun sama. Tambah sikit sini. Ketumpatan. Ketumpatan ni bukan ketumpatan fizikal kan. Ni ketumpatan optik. Ketumpatan optik yang sama. Okey kan. Okey, tengok sini. Okey, jawab soalan ni. Tandakan tik pada jawapan yang benar pada kotak yang disediakan. Okey, dalam soalan ni kan, dia bagi indeks biasan ialah, tambah sikit kan, refractive index ataupun indeks biasan ialah, okey, indeks biasan simbolnya adalah N. N, kita tahu formula N sama dengan apa? Banyak kan? Kita ada sin I per sin R, kita ada C per V, dan kita ada juga H besar bahagi H kecil. Boleh? Dan kita ada juga 1 over sin C. Kita ada kan? Ada 4 lebih kurang. Kita ada indeks biasan kan? Okey, tak apalah. Kita nak tengok sini. Kita guna yang H besar dengan H kecil ni. Terpadam pula. Tengok tulis H besar. H besar, baik, kita nak pakai yang ni. Boleh kan? Okey, apa tu H besar? Iaitu dalam, H besar tu apa? Dalam apa? Dalam sebenar ke dalam ketara? Ada idea tak? H besar. Ya, Kaisara apa? Ketara. H besar kan? Okey, H besar. Okey lah. Tak apa. H besar tu dalam sebenar kan? Dalam sebenar ataupun kita panggil dalam nyata. Ni H besar. Ni H besar. Dalam ketara H kecil. H kecil. Boleh faham kan? Nama dia pun H besar. Maksudnya nilai dia pun besar lah. Boleh faham? Kalau H kecil, nilai dia pun kecil. Pendek. Faham? Okey, yang ni pun H besar. Yang ni pendek. Okey, kita buat bandingan. Yang di atas tu H besar dia tinggi. Yang di bawah tu H besar dia rendah. Yang di atas tu H besar dia tinggi juga berbanding dengan yang bawah. Nampak tak kan? Faham macam mana? Faham kan? Kita conteng sikit ni. Boleh kan? Okey, tanda right jawapan yang betul. Jadi dalam soalan ni kita perlu letakkan dalam apa? Apa jawapan? Atas ke bawah? Atas. Ya, jawapan dia atas. Sebab indeks biasan mesti nilai yang di atas lebih besar daripada bawah. Kerana indeks biasan tidak boleh kurang daripada 1.00. Kalau kamu kira indeks biasan dapat kurang daripada 1.00 ni, maka jawapan dia salah. Boleh faham cikgu saya dapat N sama dengan 0.67 cikgu. Salah. Cikgu terus cakap salah. Sebab dia tahu indeks biasan mesti 1 ataupun lebih. 1 ataupun mesti lebih. Indeks biasan mesti N lebih
besar satu ataupun lebih daripada satu. Ini indeks biasa yang kita nak. Okey. Okey, boleh kan? Kita teruskan soalan banding. Ini soalan baru mengingat. Okey, soalan bandingkan dia kata sini, perhatikan rajah ini bandingkan dalam sebenar duit shilling. Dia suruh bandingkan duit sebenar kan? Duit sebenar pula. Dalam sebenar. Ini H yang besar, ini H yang kecil. Jadi nak jawab macam ni kan? Dalam sebenar duit shilling rajah 5.1 lebih Besar ya. dari 5.2. Bagus, lebih besar daripada rajah 5.2. Cikgu tulis, cikgu buat tulis tadi kan. Big tengok kan. Okey, ni small. Dia tulis ni. Tulis ni dalam nyata rajah 5.1 lebih besar dalam nyata rajah 5.2. Real depth in diagram 5.1 more than real depth in diagram 5.2. Dapat ni markah yang pertama untuk perbandingan. Comparison, konsepsi. Okey, yang kedua. Bandingkan dalam ketara duit shilling yang diperhatikan oleh pemerhati. Duit dalam ketara. Dalam ketara H kecil. Ini besar. Ini H kecil yang rendah. Jadi kita jawab macam ni. Dalam ketara duit shilling yang diperhatikan oleh pemerhati, rajah 5.1. Sambung. Lebih besar daripada. Okey, bagus. Lebih besar kan. Big, small, padam sikit lah ni. Okey, lebih besar. Dalam ketara 5.1, lebih besar dalam ketara rajah 5.2. Apparent depth diagram 5.1 more than apparent depth in diagram 5.2. Ni sangat dapat. Ini markah yang pertama, ini markah yang kedua untuk soalan konsepsi. Okey kan, tapi mungkin soalan ni sikit je lah kan. Dia banding-banding dah dia terus tanya hubungan. Relationship ni format lama dia lain sikit lah kan. Kalau format baru dia mesti 3 banding 2 relationship. Tapi tak apalah, masih boleh relevan Okey, tu soalan ni dia kata sini hubungan dalam sebenar dengan dalam ketara. Apabila dalam sebenar bertambah, dalam ketara apa? Ketara apa? Malu ni. Apa Aina? Bertambah. Ya, bertambah. Okey, kita boleh tengok juga formula cikgu ajar kan. Itu yang lelaki perempuan ni kalau kamu ingat lah. N sama dengan D per D kan. D per D kan. D per D. Jadi kita tengok sini. Jadi kita jadikan tanpa pecahan. Maksudnya D ni kita pindahkan ke sini lah. Tanpa pecahan. Jadi yang step pertama, no fraction. Tanpa pecahan. Lepas tu kita letakkan di sebelah kiri adalah lelaki dan sebelah kanan adalah perempuan. Jadi N kecil ni adalah lelaki, D kecil ni lelaki, D besar ni perempuan. Jadi soalan tanya hubungan di antara dalam sebenar iaitu D besar lah ataupun H besar kan, dengan dalam ketara iaitu D kecil ataupun H kecil. Hubungan ni jadi D kecil dengan D besar. Jadi laki dengan perempuan boleh kahwin. Boleh kan? Boleh kahwin berkadar apa? Berkadar terus. Itu sebenarnya. Tapi kalau kamu nak jawab macam tu pun boleh. Tadi tu apabila dalam sebenar bertambah, dalam ketara bertambah, itu pun boleh. Ataupun kamu jawab berkadar terus. Sebab ada formula yang menyokong dia. Ini formula yang menyokong dia. Ini formula yang menyokong jawapan kamu. Okey, soalan seterusnya. Ini soalan, kita panggil soalan mengingat. Tapi dimasukkan dalam soalan menganalisis. Dikaitkan sikit. Namakan fenomena cahaya yang terlibat. Fenomena ni tajuk. Apakah tajuk yang dibincangkan di sini? Apa dia jawapannya? Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Bagus. Refraction of light. Okey Okey, ni tengoklah kita dah dapat 5 markah, termasuk sekali soalan tadi tu yang apa nama tu? Soalan mengingat yang pertama tadi tu. Okey kan? Tu soalan untuk soalan SPM ni lah kan. Okey, cikgu stop untuk rakaman.